Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman was sayyidil akwan al hadir ma'a ma shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita petang ini dengan kita zikir munajat. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
Allah. Kami bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Terimalah kami kembali padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal atas sekalian perbuatan kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifat-Mu pada kami. Ikhlaskanlah hati kami dalam mengikuti pengajian ini dan dalam sekalian amalan kami. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al-arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayah yang telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dalam pengajian pada petang ini, dalam pengajian kita pelajaran Fardu Ain. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda yang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pengajian kita semalam kita telah menyentuh tentang mengenai sembahyang sunat rawatib, sunat yang mengiringi akan 5 waktu salat, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan kita telah mengatakan sunat rawatib itu ada terbagi kepada 2. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad tu yang dikuatkan kerana Nabi SAW tak pernah tinggalkan dia, iaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi semua total 10 rakaat. Dan ada juga yang ghair muakkad. Ghair muakkad tu yang tidak dikuatkan kerana Nabi kadang-kala ada kerjakan, ada kala tidak. Jadi itu ada tambahan 12 rakaat. Jadi kalau 12 rakaat tu kat mana? Iaitu sebelum zuhur tambah lagi 2, lepas zuhur tambah lagi 2, sebelum asar tu dikerjakan 4, dan sebelum maghrib dilakukan 2, dan sebelum isyak dilakukan 2. Jadi semua total 12 rakaat tambahan. Jadi kalau ada orang yang rajin, baguslah. Kalau bagusnya dia buat semuanya yang muakkad dengan ghairu muakkad, yang dikuatkan dan yang tidak dikuatkan. Sebelum subuh 2 rakaat, dan sebelum zuhur 4, selepas zuhur pun 4, sebelum asar pun 4, sebelum maghrib tu 2, lepas maghrib 2, sebelum isyak 2, dan selepas isyak pun 2. Cuma di dalam kitab Imam Abdullah bin Haddad, seorang ulama besar di Hadramaut, dia mendatangkan riwayat siapa yang sembahyang sunat lepas isyak 4 rakaat ba'diyah, maka dapat pahala seperti ibadat malam Lailatul Qadar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita juga telah mengatakan tentang kelebihan-kelebihan sembahyang-sembahyang sunat yang tersebut, yang telah pun kita sebutkan pelajaran semalam. Dan ada pun sembahyang sunat subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan bagus sekali kalau sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu, kita kalau dapat baca pada rakaat pertama, alam nashrah laka sadrak,
Dan rakaat keduanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua-dua mula dengan alam, ya, alam nashrah dan alam tarakai. Itu memang ada kelebihan khusus. Jadi dalam riwayat yang di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada membacanya dua surah tersebut. Kemudian alim-alim ulama ada menyebutkan bahawa pembacaan surah alam nashrah pada rakaat pertama dan rakaat kedua pada sembahyang, dan rakaat kedua alam tarakai, siapa yang buat macam itu maka dia tidak akan terkena musibah keburukan pada hari tersebut. Jadi hari itu dia tak akan terkena musibah. Baca apa dia? Rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua alam tarakai. Itu selepas Fatihah semualah. Itu sembahyang sunat subuh. Kita dah sebutkan sembahyang sunat subuh. Jadi sembahyang subuh ni ada dia punya bacaan istimewa. Kalau tak hafal, apa nak buat? Bacalah kuliah kulhu. Apa nak buat? Dah modal tak ada, bacalah apa yang kita hafal. Tapi siapa yang hafal lebih tu, usahakanlah kalau yang tak hafal tu, usahakan untuk dihafalkannya. Dan demikian juga disebutkan daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga ulama-ulama lain, bahawa barang siapa yang melakukan salat sunat subuh qabliyah 2 rakaat, ya, tidak terkena penyakit, ya, tidak terkena penyakit dengan bacaan 2 surah tersebutlah, alam nashrah sama alam tarakai, tidak terkena penyakit. Dan Imam Ghazali disebutkan lagi dalam kitab Wasail Hajat, telah sampai ke khabar kepadaku dari golongan orang salihin yang memiliki hubungan hati mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu para wali-wali Allah. Siapa yang baca pada rakaat pertama sunat subuh alam nashrah dan rakaat yang kedua alam tarakai selepas Fatihah, maka tangan musuh tidak akan dapat sampai kepada mereka. Tangan musuh maknanya apa niat jahat musuh tak akan dapat sampai pada kita, dan tidak akan mendapatkan jalan untuk sampai. Hal ini telah terbukti dan tidak ada keraguannya. Maknanya sudah mujarrab dah, ya, orang nak buat khianat kepada kita tak akan dapat berlaku, kerana barakahnya kita baca sembahyang sunat subuh 2 rakaat dengan membaca 2 surahnya tersebut. Jadi itulah, yang lain tu memang adalah, tapi yang lain sembahyang sunat zuhur, qabliyah, ba'diyah, tapi panjang-panjang pula bacaannya, jadi mencukupilah kuliah sama kulhu pun cukup, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan sembahyang sunat rawatib, ya. Amalkan. Dan kita dah sebutkan sembahyang sunat rawatib ini kalau sekiranya ada orang tertinggal, dia boleh qadakan. Tapi kalau masih dalam waktu solatnya, dia tak nama qada, dia masih nama adaan tunai. Tetapi kalau misal kata dia tertinggal sembahyang sunat subuh qabliyah, lepas sembahyang fardu subuh masih dalam waktu subuh, dia sembahyang sunat subuh qabliyah. Ustaz ni dah terlepas dah. Ya, walaupun terlepas dia masih kira adaan tunai. Melainkan kalau dah terkeluar waktu subuh, dah terbit matahari, itu baru menama qadaan, ya. Macam itulah qabliyah zuhur, qabliyah asar dan sebagainya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ada juga orang bertanya antara sembahyang sunat fajar dengan sunat subuh, ada beza ke? Fajar tu ialah terbitnya, kita katakan terbitnya cahaya di kaki langit. Itu namanya fajar, ya. Jadi dengan keluarnya fajar tu, terbit cahaya di kaki langit tu di sebelah timur, itulah masuk waktu subuh. Jadi di sini ada setengah kitab dia ada sebut sembahyang sunat fajar dan sembahyang sunat subuh. Jadi mereka yang ada pula kitab tak sebut langsung sunat fajar, memadai saja dengan sembahyang sunat subuh. Jadi kalau orang yang rajin dia nak sembahyang sunat fajar 2 rakaat, lepas tu sembahyang sunat subuh 2 rakaat, boleh, tak apa. Sunat fajar tu kerana apa? Kerana terbitnya fajar. Terbitnya kita kata cahaya di kaki langit. Itu fajar lah tu, ya. Kemudian lepas tu sembahyang sunat subuh 2 rakaat qabliyah. Itu baguslah, dapat pahala 2 rakaat ini, 2 rakaat ini. Tetapi kalau sekiranya dia tidak rajin lah ataupun tak ada masa lah, sembahyang sunat subuh 2 rakaat pun cukuplah, ya. Macam tu juga iaitu sembahyang sunat zuhur qabliyah. Ada juga kita sebut sembahyang sunat zawal. Zawal tu maknanya matahari atas kepala dia tergelincir sikit ke sebelah ke barat. Itulah masuk waktu zuhur dan itulah namanya zawal. Jadi ada kitab sebut sembahyang sunat zawal.
Sunat kerana tergelincir matahari masuk sebelah barat. Dan kemudian ada juga kitab yang tak sebut langsung. Jadi kalau ada orang yang rajin nak sembahyang sunat zawal 2 rakaat, bila tu Ustaz? Bila dah masuk waktu zuhur lah tu. Dah masuk waktu zuhur. Sunat fajar pun bila sudah masuk waktu subuh lah. Ya. Maka dia sembahyang sunat zawal 2 rakaat. Kemudian lepas tu dia sembahyanglah sunat zuhur qabliyah 4 rakaat atau 2 rakaat. Itu terserah kepada dia lah ya. Itu sebagai untuk memberikan penjelasan sedikit atas pertanyaan sebahagian daripada jemaah di dalam FB saya dan juga dalam skrin yang semalam saya mengajar. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi hari ini saya akan sambung lagi sembahyang sunat yang dinamakan sembahyang sunat untuk mayat. Untuk mayat? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang sunat untuk mayat ataupun dinamakan solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah. Solat sunat untuk mayat atau sunat hadiah ini dia dilakukan setelah mayat itu dikebumikan. Ini bagus juga ni tuan-tuan. Ini mungkin jarang kita dengar ataupun mungkin kita dengar tapi tak begitu jelas. Ini saya nak sampaikanlah ya. Jadi sembahyang sunat hadiah ataupun sembahyang sunat untuk mayat ini, maka dia dilakukan setelah mayat itu dikebumikan. Maka baguslah kalau sekiranya seseorang, saudara, keluarga, sahabat, sesiapa yang telah meninggal dunia dan setelah dikebumikan, maka pada malam itu selepas maghrib, lepas sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang sunat maghrib, ba'diyah, maka dia sembahyanglah sunat yang dinamakan sunat untuk mayat ataupun namanya sunat hadiah. Apakah kelebihannya? Kelebihannya sebagaimana disebutkan di sini di dalam riwayat beberapa ulasan alim-alim ulama, tidak datang bagi mayat tatkala dimakamkan yang lebih berat daripada malam pertama. Jadi mayat ini dia akan menghadapi saat yang sangat berat, sangat menakutkan dan sangat membimbangkan bila pada malam pertama. Jadi kalau sekiranya kita ni bila masuk rumah baru, kita pun belum siap sedia rumah baru tu ya. Kita seorang-seorang diri dalam rumah baru tu macam mana? Takut. Ya, tak tahu apa ni, ada jin ke, ada setan ke apa, takut. Tapi itu kat dunia. Ini kita dalam kubur seorang-seorang, tempatnya sempit, gelap. Takut kalau keluar ular ke, kalau jengking ke, takut kalau datang malaikat nak muka nangkir ke apa kan. Malam pertama. Jadi malam pertama tu, kalau mungkin dia ditanam siang hari ke petang ke, malaikat muka nakir dah bertanya soal jawab dengan dia. Tetapi pada malam pertama dia seorang-seorang diri dalam kubur nak tidur. Macam mana ni? Allah. Gambarkanlah kita seorang-seorang diri dalam kubur seorang-seorang. Sebab tu setengah alim-alim ulama, mereka korek kubur dia dulu dan dia duduk biasakan dalam kubur dia. Antaranya Sayyidatuna Nafisah. Sayyidatuna Nafisah ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni seorang wanita yang salihah dan alimah, alim, wara, masya-Allah ya. Dan dia pernah menjadi guru kepada imam yang mulia, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia korek kubur dia sendiri dan dia duduklah mengaji dalam kubur dia dan tak kurang daripada 1000 kali dia khatam Quran dalam kubur dia itu. Tak kurang 1000 kali. Subhanallah. Tiap-tiap hari dia berpuasa, malam bertahajud. Kenapa tu Ustaz? Itulah nak rasakan diri dia duduk dalam kubur ni macam mana supaya datanglah sifat insaf. Besok kita nak meninggal, kita menyesal pun tak guna. Sebab apa? Dah mati dah. Tapi sebelum kita matilah kita menyesal. Jadi bila kita menyesal tu barulah kita dapat buat amal-amal taat, tak mau buat dosa dan tak mau buat maksiat. Dan begitulah Sayyidatina Nafisah radhiyallahu anha, beliau pun wafat. Apabila beliau wafat pada hari itu, maka beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput dia berbuka puasa pada hari tersebut. Hari itu dia berpuasa. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, makamnya ada di Kahirah, di Kairo ya. Dia tempatnya masjid pembesar dan menjadi satu kita katakan tempat ziarah para orang-orang yang datang ziarah ke Mesir. Mereka mesti ziarah ke makam Sayyidatina Nafisah dan sangat mujarrab doa di samping perkuburannya. Itulah dia Sayyidatina Nafisah. Dia korek kubur dia dulu. Dia duduk dalam situ. Allah. Kita nak duduk dalam kubur pun takut. Ya? Itulah dia tuan-tuan ya.
Baik, jadi mayat itu paling ditakut sekali ialah pada malam pertama. Ini kita lah yang akan lalu. Mak bapak, datuk nenek kita yang sudah meninggal semua dah melaluinya. Mereka sudah menghadapinya. Kita pun akan menghadapinya. Jadi ingat-ingatlah ya, kalau kita malam pertama ni, apa yang kita harapkan daripada anak cucu kita. Korang dengar ni, ustaz nak ajar ni. Besok mak kalau mati ni, kau buat apa ni, ustaz cakap ni. Jadi kita dengarkan tuan-tuan ya. Maka oleh kerana itu, kasihanilah mayat kamu dengan bersedekah. Jadi sedekahlah, buat sedekah. Jadi kita orang-orang kita, mereka menjamu orang makan pada hari kematian tu. Ustaz, kita jamu orang makan ni, kita ni berdosa. Apa pula berdosa? Kita niat sedekah. Sebab dengan kita sedekah tu, niat tu pahala kepada si mayat. Jadi tak ada salahnya. Lainlah kalau kita sampai berhutang-berhutang, itu tak disuruh lah ya. Dan jika tidak mampu nak bersedekah, maka solatlah 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat. Inilah sunat hadiah kita katakan ya. Jadi bacaannya pada rakaat pertama, selepas Fatihah, baca ayatul kursi sekali. Dan kemudian baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Sampai akhirnya. Surah Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Dan kemudian baca surah Qul Wallahu Ahad 11 kali. Ayatul Kursi, Al-Hakumut Takatsur sekali-sekali. Dan Qul Wallahu Ahad 11 kali. Pada setiap rakaat. Jadi 2 rakaat. 2 rakaat tu diulang balik rakaat kedua sama juga ya. Lepas Fatihah, Ayatul Kursi sekali, Al-Hakumut Takatsur sekali, kemudian Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Ya, kita amalkan dia. Kemudian setelah salam, bacalah doa. Doa dalam bahasa Melayu pun boleh. Apa-apa maksud pun tak apa. Asalkan tujuannya untuk nak hadiahkan kepada si mati itu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melaksanakan solat sunat ini. Dan kau telah mengetahui niatku, ya Allah, sampaikanlah pahala solat ini ke maqam fulan bin fulan. Siapa nama dia? Ya, nama si mayat itulah. Itu tujuannya, itu bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ini solat aku yang aku baru buat, kau tahu apa niat aku, sampaikanlah pahalanya kepada maqam atau perkuburan si fulan bin si fulan. Itu dia tuan-tuan. Apa jadi? Maka Allah akan menyampaikan pahalanya pada saat itu juga. Itu jam juga Allah akan sampaikan pahala itu kepada kuburan makamnya orang yang ditujukan. Dengan macam mana disampaikan pahala? Dengan 1000 malaikat. Dan setiap malaikat membawa sungai yang mengalir dan hadiah. Masya Allah, 1000 malaikat. 1000 malaikat ni, setiap satu malaikat dia membawa sungai. Masya Allah, sungai. Berapa banyak tu sungai? Sungai dan hadiah-hadiah pula untuk si mayat. Kenapa Ustaz buat sungai? Ialah untuk menggembirakan, untuk mengindahkan, untuk mencantikkan. Subhanallah. Yang selalu menemaninya sampai hari kebangkitan. Maknanya malaikat ini dengan hadiahnya, dengan sungai yang mengalir itu, diletakkan dalam kuburnya dan dia menemankan ahli kubur itu sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Oh, Masya Allah. Jadi orang ni bukan duduk dalam kubur, dia sudah duduk dalam taman syurga. Subhanallah. Ini nampak tuan-tuan, sembahyangnya tak banyak, 2 rakaat saja. Susah pun tidak juga, tak sampai 10 minit pun tak sampai. Tapi dia punya pahala ni Masya Allah luar biasa. Siapa tu? Untuk itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan orang yang salat tu apa dapat pahala dia? Dan orang yang salat akan diberi pahala oleh Allah sejumlah kebaikan yang Allah turunkan setiap kali terbit matahari. Maknanya setiap hari terbit matahari, makna matahari naik saja, every day. Orang yang buat sembahyang sunat hadiah tu akan diberikan dia kebaikan, pahala-pahala. Apa pahalanya? Dan Allah akan mengangkat 40,000 darjat. Masya Allah, 40,000 darjat dia diangkat. Dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan beri pahala seperti melakukan 40,000 kali haji dan umrah. Masya Allah, sekarang kita nak pergi haji pun dah tak boleh. Umrah pun tak boleh.
Tapi ini 40,000 haji dan umrah Allah akan tuliskan bagi orang. Masya Allah. Kenapa banyak sangat pahala ni? Itulah kerana dia niat baik kepada saudara dia, pada keluarga dia, family dia meninggal dunia. Jangan tuan-tuan malas ya. Kita semayangkan sunat hadiah ni, hadiah pada si mati tu. Dan Allah akan membangunkan untuknya 1000 kota dalam syurga. 1000 kota, bukan 1000 rumah, 1000 kota. Masya Allah, dalam syurga untuk orang ini. Itu kalau dia buat sekali. Salat sunat hadiah, kalau dia buat selalu bagaimana? Dan Allah akan memberi pahala seperti pahala 1000 orang mati syahid. Masya Allah, pahala orang mati syahid pula. Bukan 1 orang, bukan 10 orang. 1000 orang punya pahala mati syahid. Allahu Akbar, banyak betul pahala. Dan Allah akan memberinya 1000 pakaian kemuliaan, pakaian yang penuh dengan darjat, pakaian yang indah, yang luar biasa, yang tak diberi melainkan orang yang dimuliakan Allah. Itulah tuan-tuan. Wah, ustaz ni hadis mana ni? Ini daripada kitab Al-Mukhtar, kitab salah seorang ulama-ulama kita yang besar ya. Jadi kita ni bukan pasal nak pahala tu, tapi kita nak hadiahkan kepada si mati. Di samping tu, kita pun mendapat pahalanya juga, ya. Jadi yang bagusnya kita buat tu bila? Waktu malam, lepas maghrib. Kita kebumikan dia siang ke, petang ke, ya. Lepas maghrib, lepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib, kita sembahyang sunat hadiah ni. Kita nak buat sembahyang berjemaah pun boleh, nak sembahyang sendiri-sendiri pun boleh. Jadi kita buatlah sembahyang sunat hadiah ni. Jadi niat dia, aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah. Kalau ikut imam kerana Allah. Jadi kita, bila kita bacaan tu samalah. Imam baca, kita pun baca. Tapi kita baca perlahan lah. Kalau kita sembahyang sendirian, kita baca sendiri kita. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, imam baca ayatul kursi, baca qul huwallahu ahad, kita pun baca juga. Tapi kita baca perlahan sebab kita ikut imam ya. Diriwayatkan daripada hadis, sesungguhnya bagi orang yang menunaikan solat akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan melihat tempatnya di syurga. Masya Allah. Ini untuk kita yang buat sembahyang sunat hadiah ini. Kita ni akan nanti nak mati, sebelum mati Allah bukakan pintu syurga. Ini tempat kau ni. Allah. Bagaimana perasaan kita kalau kita nak mati? Dah ditunjuk dah. Ini tempat kau, syurga ni. Gembira, senyum saja. Sebab tu kita nampak setengah orang meninggal, senyum saja muka dia. Sebab dia dah nampak syurga tempat dia balik tu. Tu tuan-tuan ya. Habis ustaz, kalau orang dah mati dah lama dah macam mana? Tak apa. Buat saja. Itu terserah pada Allah. Allah nak sampaikan tu Allah sampaikan. Ya? Tapi ini dia lebih terutama kepada orang yang di dalam hari yang pertama lah. Hari pertama dia dikebumikan. Sebab itulah Nabi kata, malam pertama tu malam yang sangat berat dan sangat membimbangkan. Tak orang, tak kita pun sama. Kalau nak tahu macam mana, cuba try lah. Ustaz, cuba try. Matilah dulu. Alamak ustaz, nak mati dulu. Memanglah kena matilah. Semua orang kena mati. Tapi itulah. Kita ni baca, sekarang kita baca tuan-tuan. Tapi besok nanti bila kita dah jadi mayat, baru kita teringat, ya Allah, untung aku syukurlah anak-anakku semainkan sunat hadiah ni. Terima kasihlah ustaz. Baru kita tahu dia kelebihan dia. Sekarang kita tak nampak pasal itu semua alam ghaib. Alam ghaib tu mana? Alam akhirat. Sebab tu Nabi kata, iza mata ibnu Adam faqad qamar qiyamatu. Bila mati anak Adam tu, berdirilah kiamat dia. Maknanya dengan dia mati tu, dia sudah masuk alam akhirat. Jadi dengan itu dia sudah nampak apa semua janji Allah. Kita yang belum mati ni tak nampak lah sebab kita belum mati lagi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dan sebagian ulama lagi berkata, maka sungguh sangat beruntung bagi seorang hamba yang selalu melakukan solat sunat hadiah ini pada setiap malamnya dan menghadiahkan pahalanya untuk setiap mayat dari kaum muslimin. Alhamdulillah. Ini lagi bagus lagi. Jadi kita jangan tunggu ada orang meninggal. Tiap-tiap hari ada orang meninggal. Ustaz, mana siapa? Tak ada saudara saya meninggal. Ya, itu saudara awak yang dekat. Tapi saudara Islam awak satu dunia.
Tiap-tiap hari ada saja orang meninggal. Kita sembahyang sunat hadiah 2 rakaat. Lepas maghrib, lepas sunat ba'diyah, kita pun sembahyang sunat hadiah. Kita doa, Ya Allah, Engkau tahu apa niat aku ini, Ya Allah. Sampaikanlah pahala salat aku ini kepada sekalian kaum muslimin yang meninggal hari ini, yang dikebumikan hari ini. Kau jadikanlah hadiah pada mereka, Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau itu kita buat tiap-tiap hari dengan pahala-pahala yang telah kita dengarkan tadi, maupun untuk si mayat semua dapat, dan untuk kita pun dapat pahala yang setelah kita dengarkan tadi, bukan sekali, bukan 2 kali. Tiap-tiap hari kita dapatkan pahala, Masya Allah. Rajin-rajinlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, buatkan sembahyang sunat hadiah ni kepada sekalian kaum muslimin. Apalagi khusus lagi kalau ada saudara mara kita yang dah meninggal dunia, ya, kita buatkanlah untuk mereka juga, ya. Salat sunat hadiah ini, waktu salat sunat hadiah ini, kata tuan pengarang kita, boleh dilakukan pada setiap waktu asalkan bukan waktu haram. Oh, bukan lepas maghrib saja, tapi nak waktu pagi pun boleh, tengah hari pun boleh. Cuma memanglah kalau malam tu memang saat mayat itu dikebumikan siang hari. Jadi malam yang pertama dia itulah malam yang sangat menakutkan. Jadi kita pun buat pada waktu malam lepas maghrib. Sebab setengah kitab dia menyebutkan lepas maghrib. Tapi ialah dalam kitab kita ini pula menyebutkannya di bila-bila masa, asal bukan waktu haram. Waktu haram lepas subuh sebelum terbit matahari. Waktu haram selepas asar sebelum tenggelam matahari. Itu semua waktu haram. Dan ada lagi yang kita dah belajar dululah, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan tentang salat hadiah untuk mayat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi niat dia itu, kita niatlah, aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah. Ya, sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah. Kalau sekiranya kita berjemaah, aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat ikut imam kerana Allah. Kalau kita sembahyang sunat berjemaah lah, ya. Selain daripada sembahyang sunat rawatib dan sunat hadiah untuk mayat, maka ada baik sembahyang sunat ni banyaklah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pun dah tahu juga, ya. Cuma ni kita orang kata revise sikit-sikit lah, ingat-ingatkan diri kita. Antaranya ialah sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ni dialah sembahyang sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan, ya. Dan Nabi pesan kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata bahawa telah berpesan kepadaku Habibi. Siapa dia Habibi dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan 3 perkara. Apa dia? Sembahyang sunat duha paling kurang 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Dan sembahyang sunat witir. Sunat witir ada 3 rakaat kalau boleh. Paling kurang 1 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Dan sembahyang dan puasa sunat 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Yang afdalnya 13, 14, 15. Tapi kalau tak kena 13, 14, 15 pun tak apa. Asalkan 3 hari setiap bulan. Jadi itu pesanan Nabi SAW pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau sekiranya sembahyang sunat witir kita buat pada bulan Ramadan lepas tarawih, jangan tinggalkan, teruskan, ya. Begitu juga sembahyang sunat duha, ya, jangan kita tinggalkan. Kalau sembahyang sunat duha tu kita boleh lakukan paling kurang 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat di sisi Imam Ibnu Hajar. Tapi di sisi Imam Ramli paling banyak 12 rakaat. Kalau rajinlah, ya. Jadi kalau kita sembahyang duha tu kita buatlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Afdalnya macam tu. Nak buat 4 rakaat sekali salam pun boleh. 4 rakaat sekali salam pun boleh. Tapi afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan kemudian waktu sembahyang sunat duha ni selepas matahari tinggi segala. Lepas matahari tinggi segala tu berapa minit, Ustaz? Jadi dalam kitab kita ni sebut selepas 16 minit lepas terbit matahari. Tapi setengah kitab lain pula menyebutkan setengah jam terbit matahari. Ada berbeza-beza. Tak apalah, itu permulaan. Dan akhirnya, yang terakhir ataupun penamatnya waktu solat duha ni ialah dengan masuk waktu zuhur. Dengan masuk waktu zuhur. Jadi zuhur pukul 1.10 minit.
Dengan masuk waktu zuhur, habislah waktu kitanya sembahyang sunat duha. Ustaz, sebelum zuhur tu waktu haram. Dalam 5-10 minit tu waktu haram, boleh sembahyang sunat duha ke? Dalam pelajaran kita yang dahulu kita dah sebut, sembahyang sunat yang ada waktu boleh dilakukan walaupun pada waktu haram, kerana sudah masuk waktu dia. Seperti solat duha, kita dah masuk waktu duha pada pagi-pagi lagi. Kemudian lepas tu, ini kita dah terlupa ke, kita sibuk sangat, alamak dekat zuhur aku belum sembahyang duha lagi. Kita pun ambil wuduk, kita sembahyang sunat duha. Jadi boleh. Ustaz ni lagi 10 minit nak masuk zuhur, tak apa. Jadi sini kalau orang yang ada hutang solat, macam mana Ustaz, saya ni ada hutang solat ni, nak sembahyang sunat duha ke, nak sembahyang hajat qada, nak sembahyang sunat hadiah ke, nak sembahyang qada. Jadi sebagaimana saya dah sebutkan dalam pelajaran yang lepas, kita boleh gabungkan, kita sembahyang qada dan kemudian gabungkan dengan sembahyang sunat yang kita sebutkan tadi. Umpamanya sembahyang sunat hadiah pada mayat. Aku sembahyang fardu subuh, qadaan subuh lah, sebab subuh ada 2 rakaat, yang lain semua 4 rakaat, 3 rakaat. Aku sembahyang fardu subuh qadaan dan sunat hadiah. Habis nak kena baca 2 kunut tak? Sembahyang qada ni sama macam sembahyang waktu biasa. Artinya kalau subuh tu ada kunut, kalau buatnya qada pun ada kunut, macam tu. Jadi itulah dia. Dan macam itulah sembahyang duha. Sembahyang duha kita nak buat 4 rakaat 1 salam, boleh. Aku sembahyang fardu zuhur, qadaan dan sunat duha. Jadi sunat duha tu 4 rakaat lah. Sebab zuhur tu kita buat 4 rakaat. Itulah jalan keluarnya. Jadi orang-orang yang ada qada salat, tidaklah dia tertinggal daripada melakukan yang sunat dengan dia mengqada. Sebab qada ni lebih besar pahala. Qada ni 70 kali ganda daripada sembahyang sunat. Qada ni wajib, tak dibuat berdosa. Sunat tak buat tak dosa. Jadi kita kena jagalah yang qada tu, kalau boleh kita usahakan. Kalau boleh secepat mungkin kita selesaikan. Allah Ustaz, saya tinggalkan banyak dah, lama lah dulu, masa muda-muda dulu. Itulah engkau masa muda-muda happy go lucky, tak ingat nak belajar agama. Tak apalah ini pun dah bagus dah. Tuhan dah buka hati kita, dah insaf, dah tobat tu dah bagus lah tu istiqamah kita konsisten. Tak apalah, mudah-mudahan Allah ampunkan yang sudah-sudah tu. Tapi hutang kena bayar lah. Macam kita juga manusia. Maaf Zahar Batin ni selamat raya halal-halal halal-halal betul. Hutang kena bayar tau. Nampak? Hutang tak bayar kena gantung besok ke akhirat. Maaf tuan-tuan Nabi SAW nak sembayangkan mayat. Nabi tanya, ada tak orang ni berhutang? Sahabat-sahabat kata ada 2 dirham. 2 dirham. Korang sembayangkanlah, aku tak sembayang. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, saya jamin. Mana saya sanggup bayar hutang dia. Baru Nabi sembayangkan. Macam tu sekali. Sebab tu kita hutang dengan orang ni, bayarlah Jangan tak bayar. Nanti kitanya roh kita tergantung. Tak sampai ke mana-mana. Maaflah jadi itulah dia tuan-tuan, sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Bacaan sembahyang sunat duha ni yang bagus sekali kalau kita baca surah yang disebutkan, surah wasyamsi waduhaha. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, wallaili idza yaghsha. Kemudian kalau kita buat lagi 2 rakaat lagi, wadduha. Kemudian rakaat yang keduanya, alam nashrah. Alamak Ustaz, panjang-panjang lah. Tak hafal semua tu. Tak apalah, tak ada modal. Baca je lah apa yang ada modal. Kuliah kulhu pun jadilah. Yang pentingnya, sembahyang sunat duha Jadi Nabi SAW telah bersabda dalam artinya, bahawa di dalam tubuh anak Adam ada 360 sendi. Sendi itu joints lah, macam kita tangan kita ni. Ni joints dia boleh bergerak. Jari kita boleh bergerak. Ini kita yang badan kita, bau kita. Ini semua sendi. Sendi ini 360. 360 dan Nabi kata hendaklah kamu mengeluarkan sedekah untuk sedekah setiap hari untuk sendi itu. Maknanya kita kena keluarkan sedekah tiap-tiap hari 360. Tapi Nabi memberitahu, kita baca la ilaha illallah, itu satu sedekah. Kita baca subhanallah, itu satu sedekah. Kita baca alhamdulillah, itu satu sedekah. Kita mengalihkan sesuatu yang mudaratkan manusia di tengah jalan, itu kita tepikan dia, itu satu sedekah.
Kita nampak ada paku ke, ada kulit pisang ke, nanti orang terpijak, Allah jatuh, kesian pula. Kita angkat bismillah, kita pun la ilaha illallah, kita angkat. Itu pun sedekah. Dan dengan kita semayang sunat duha 2 rakaat, maka mencukupilah akan sekalian sedekah 360 sendi itu. Nampak tuan-tuan? Itu kelebihan semayang sunat duha. Jadi orang yang semayang sunat duha, insya-Allah dia dah keluar zakat dia, dah keluar sedekah dia, seluruh tubuh badan dia sendi. InsyaAllah sihat. Ya. Jadi antara ulama pun mengatakan semayang sunat duha ni berkatnya sihat tubuh badan. Dan berkatnya murah rezeki. Tapi bukanlah kita buat tu kerana tu, kita buat kerana Allah. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah bagi kita rezeki dan mensihatkan tubuh badan kita. Itulah dia tuan-tuan semayang sunat duha. Ya. Paling kurang 2 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Ada juga ulama kata 12 rakaat. Tapi yang sederhana 4 rakaat. Ya. Jadi baguslah kalau kita dapat buat semayang duha tu. Dalam riwayat ya telah disebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, jika kamu salat duha 2 rakaat, maka kamu tidak ditulis golongan hamba yang lalai. Kalau kita buat 2 rakaat, orang ni bukan orang yang lalai. Jika kamu salat duha 4 rakaat, maka kamu akan ditulis sebagai hamba yang selalu berbuat kebaikan, muhsinin, orang yang buat baik. Bagus, bagus. Dan jika kamu salat duha 6 rakaat, maka kamu akan ditulis sebagai hamba yang selalu dalam ketaatan, qanitin. Bagus ni orang ni, selalu dalam taat. Dan kalau kamu salat duha 8 rakaat, maka kamu akan dituliskan sebagai hamba yang berhasil, yang berjaya, faizin. Berjaya orang ni. Jika kamu salat duha 10 rakaat, maka tidak akan ditulis bagimu dosa pada hari itu. Hari itu tak ditulis dosa. Masya Allah. Maknanya orang itu tak buat dosa lah. Bukan makna dia tak ditulis tu dia boleh suka-suka hati. Tak ada. Orang yang dah buat salat duha macam ni takkan nak buat dosa pula. Dan jika kamu salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah untuk kamu dalam syurga. Hadis riwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nampak tuan-tuan kelebihannya salat duha. Jadi kalau boleh kita jangan tinggallah ya salat duha ni. Sekurang-kurang 2 rakaat ya. Dia bermula daripada lepas 16 minit terbit matahari sebagaimana kata tuan pengarang kita, tapi setengah kitab dia menyebutkan setengah jam selepas terbit matahari. Jadi kalau matahari terbit pukul 7, pukul 7.30 dah boleh sembahyang duha lah ya. Kemudian habisnya sampai kepada waktu masuk waktu zuhur. Selain daripada solat sunat duha ini, ada juga nama solat sunat isyraq. Isyraq tu apa? Isyraq tu ialah terbit matahari. Salat sunat isyraq ini dilakukan paling kurang 2 rakaat dan paling banyak 4 rakaat. Itu tak banyaklah ya. Dia bermula daripada setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Matahari terbit ni dia tuan-tuan, dia makan masa di tengah terbit. Ini waktu haram ni. Matahari tengah terbit ni waktu haram. Jadi bila dia komplit terbit ni, dah komplit punya bola-bola dia dah keluar tu, itu dia makan masa dalam 10 minit. Dalam 10 minit. Jadi kalau kita terbit matahari pukul 7, 7.10 dah boleh sembahyang sunat isyraq. Jadi sunat isyraq ni sampai pada waktu duha. Panjang dia masa dia. Itu lebih kurang sampai 7.30 lah. 20 minit je, tak lama dia. Ya. Jadi lepas waktu haram terbit matahari sampai masuk duha, jadi lebih kurang 20 minit. Sembahyang sunat isyraq ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan riwayatnya, sesiapa yang salat subuh berjemaah, dan lepas sembahyang subuh dia tak bercakap dunia, dia berzikir, berwirid, baca Quran dan sebagainya sampai terbit matahari, dan sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah. Masya-Allah. Kita nak pergi haji sekarang pun tak boleh ni, Covid ni. Kita nak pergi haji nak tunggu kota. Tapi dengan sembahyang sunat isyraq ini kita dapat pahala haji dan umrah yang makbul. Allahu Akbar. Tapi lepas pertama subuh kena berjemaah. Habis ustaz rumah kita jauh pada masjid. Sembahyang dengan isteri, sembahyang dengan anak. Oi, budak-budak bangun. Subuh bangun. Jangan bagi orang tidur saya, tak bagus. Tidur lepas subuh ni tuan-tuan, dia ada membawa kepada kefakiran. Lepas subuh sama lepas asar jangan tidur. Siapa yang melazimi senantiasa selalu lepas subuh dan lepas asar tidur, maka dia mewarisi kefakiran dan mewarisi gila. Auzubillah, gila. Jadi
ada satu murid ni dia macam question mark, betul ke ni? Jadi dia try lah. Tiap-tiap hari lepas subuh, tiap-tiap hari lepas asar, dia tidur. Kemudian sampailah dah cukup 40 hari. Kemudian dia pun tengok, aku tak gila pun. Ni sampai pukul 12 malam ni. Dia pun rasa, tak gila pun. Dia pergi rumah Tok Guru. Tong. Tok Guru. Tok Guru kata hari itu ada hadis kalau sekiranya tidur lepas subuh atau lepas asar tu 40 hari, jadi gila. Saya tak gila pun. Tok Guru kata, yang kau datang rumah aku pukul 12 malam ni tak gila ke? Astagfirullah. Datang rumah orang 12 malam. Orang gila tu. Astagfirullahalazim. Maaf tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, lepas subuh, lepas asar, cubalah. Habis ustaz mengantuk lah. Sekali-sekala, kadang-kadang, tak apalah. Sekali-kali, tapi jangan jadikan kebiasaan. Lepas subuh duduk wirid zikir, baca Quran, baca Yasin. Kemudian lepas terbit matahari sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Alhamdulillah. Dan dalam hadis lagi Nabi kata, Allah Ta'ala mengatakan, siapa dari hamba-Ku yang sembahyang lepas terbit matahari 4 rakaat, aku jamin hari itu dia punya rezeki. Masya Allah, kita ni nak cari rezeki kan, nak keluar pergi kerja rezeki. Ini kita sembahyang isyraq 2 rakaat dapat pahala haji. Sembahyang lagi 2 rakaat, rezeki kita dijamin oleh Allah Ta'ala pada hari itu. Alhamdulillah. Allah yang beri rezeki, Allah yang jamin, apa kita nak susah lagi? Pokoknya, Masya Allah tuan-tuan, semua dah ada dalam Islam. Habis takkan ustaz kita tak bekerja. Kerja tu sebagai syarat saja. Tapi bukan dia yang menjadikan bawa rezeki. Yang bawa rezeki kita ialah Allah. Itulah dia tuan-tuan. Kita orang Islam, kita beriman pada Allah. Dia yang Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Habis nak baca apa ustaz sembahyang sunat isyraq ni? Kita baca Quliyah sama Qulhu. Tak apalah tu ringan sikit. Lepas terbit matahari, tengok 10 minit dah terbit matahari. Kita tengoklah di jadual sembahyang kan. Jadual sembahyang ditulis syuruk. Syuruk pukul 7. Umpamanya lah. Jadi hari ini pukul 7.04 minit syuruk. Jadi 7.14 dah boleh kita sembahyang sunat isyraq ya. Tapi lepas subuh jangan kita buat hal dunia. Buat pasal agama tak apa, buat hal dunia jangan. Kemudian lepas tu kita sembahyang sunat isyraq, rajin-rajinlah buat 2 rakaat, lepas tu salam 2 rakaat lagi, salam ya. Macam tu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Jadi kita dah dapat cover beberapa solat sunat lagi ya. Salat sunat duha, sembahyang sunat untuk mayat, sembahyang sunat isyraq ya. Jadi yang pentingnya kita belajar ni untuk kita amal ya. Jadi dengan itu kita sambung lagi insya-Allah pada pelajaran pada esok hari insya-Allah. Dan jangan lupa malam ini jam 9 malam saya ada pengajian keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kebesaran keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada masa sila-silakanlah ya. Memang sangat baik sekali kita mengenal akan junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, maaf sajalah dalam penyampaian saya yang ada tersilap kata terkasar bahasa yang mananya tak berkenan. Maaf banyak-banyak. Ya, yang mana salahnya kebenaran tu semua daripada Allah, yang salah silap daripada kebodohan saya, kebebalan saya, maaf banyak. Dan marilah sama-sama kita bermohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu dengan keberkahan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau berkatkanlah pelajaran ilmu pada petang ini ya Allah. Jadikanlah pengajian ini ikhlas mencari keridhaan-Mu, bukan kerana riya, ujub atau sum'ah, bukan kerana sesuatu daripada keduniaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kami amalkan ya Allah. Dan jadikanlah dia amalan yang ikhlas ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak isteri kami, keluarga kami juga beramal dengan amalan yang soleh. Dan jadikanlah sakit baki umur kami dalam taat padamu. Tolonglah kami ya Allah. Kami mengaku kami hamba yang lemah. Kami mengaku kami banyak melakukan kesalahan. Kami mengaku amalan kami banyak bercampur dengan riya, ujub dan sum'ah. Kami tahu diri kami bukanlah orang yang baik. Tapi kami tahu kalau Tuhan yang maha pengampun. Dan Kau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami bertaubat kepada-Mu daripada sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah dunia dan fitnah hidup ini. Daripada fitnah azab kubur ya Allah. Selamatkanlah kami semua daripada azab kubur ya Allah. Selamatkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami semua daripada azab kubur ya Allah.
Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuhkanlah penyakit kami, penyakit saudara mara kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami. Sembuhkanlah sakit mereka yang zahir dan yang batin. Berikanlah kepada orang yang sakit-sakit itu semua kesabaran menghadapi ujian, dan ridha dengan takdirmu dan syukur dengan nikmatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.